salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace John Lee. Berita tengah hari dimulakan mengenai perkembangan Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak ke-15. Kerajaan Sarawak telah bersetuju menubuhkan Rajang Delta Development Agency yang akan menumpukan kepada pembangunan di wilayah tengah Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, agensi itu akan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh. Katanya, selain Kuala Rajang, kawasan agensi itu turut meliputi kawasan Daro, Pulau Bruit, Mukah dan Jemureng. Dan kawasan di Rajang Delta. Pun kita tubuh kena kemahuan dan ada success story. Jadi itu saya umumkan kita tubuhkan Rajang Delta Development Agency. Kawasan Daro, Buit semua kan tu ya, Muka termasuk Jomoreng semua, dan dipengurusikan oleh Datuk Len. Untuk semua. Beliau mengumumkan perkara itu semasa berucap pada Majlis Penangguhan Perhimpunan Agung PBB ke-15 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Ahad. Tambah Premier Sarawak, agensi sama juga akan ditubuhkan di kawasan Betong. Kawasan Betong. Kita tubuhkan juga di Betong. Saya minta Digeras Ugah mencari boundary-nya. Termasuklah Kabung, Kelekar, Mantai. Termasuk Meludang. Yang saya sekarang lah cara berdiri. Ujarnya, penubuhan agensi itu dilaksanakan setelah mengambil kira maklum balas positif dari rakyat mengenai kejayaan agensi-agensi lain seperti Upper Rajang Development Agency (URDA), Highland Development Agency (HDA), Northern Region Development Agency (NRDA), Sri Aman Development Agency (SADA) dan Integrated Regional Samarahan Development Agency (IRSDA). Hadir sama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Pengerusi Tetap PBB Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiaq Awang Nasar dan Setiausaha Agong PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga yang di-Pertua PBB Sarawak menjelaskan projek Menara Telekomunikasi di bawah Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication SMART di seluruh Sarawak akan siap pada tahun 2023. Katanya projek SMART ini akan dilengkapi dengan perkhidmatan telekomunikasi 4G. Saya padahkan kita. Smart. Semua NATO akan kita pola menara dengan 4G. Termasuklah belaga telangusan kapit semuanya. Nak warna kalas dengan warna biru. Kita tingkat insya-Allah 2023 semua siap. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, sebanyak 2 bilion ringgit akan diperuntukkan untuk memastikan projek ini siap pada 2023. Dalam perkembangan lain, beliau berkata perkhidmatan bas sekolah percuma yang akan diperkenalkan sebelum ini juga akan diperluaskan ke seluruh Sarawak sekiranya sistem yang digunakan pakai itu berjalan lancar. Mari bas sekolah saya dah kena beri. Saya coba dulu. Saya coba di Kuching, saya coba di Miri, saya coba di Sibu. Densely populated area dulu. Kalau sistemnya dah bagus, sudah berjalan dengan baik, semua Sarawak akan diberi bas sekolah. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, selain bas sekolah turut diperluaskan perkhidmatannya adalah bas awam dengan tambang RM1 yang telah dilaksanakan di Kuching dan Miri ketika ini. Sementara itu, Premier Sarawak mendedahkan kajian sedang dilaksanakan untuk menghasilkan bahan bakar bio daripada lumut
untuk kegunaan dalam industri kapal terbang. Katanya ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan hasil ekonomi dan pendapatan negeri ini selepas hidrogen dan digital. Minyak daripada hasil renewable material. Tu saya pergi kaji. Hidrogen dah. Udah. Nak digital dah. Sikit tu. Saya si dapat mandang kita dulu. Biar saya buat kajian. Kalau tu jadi daripada lumut, orang putih ngata alge, orang kita ngata lumut. Mungkin belon pun terpaksa makai belon minyak. Ujar Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, jika hasil kajian itu berjaya, ia akan menambahkan lagi pendapatan dan membawa masa depan yang cerah kepada Sarawak. Sebab ya dalam teori ekonomi, 3 perkara yang penting. Consumption, investment dengan saving. 3. Consumption makna yang duit diguna kita. Investment kita melabung dan juga simpan juga saving. So biar saya mula sovereign fund. Kena saving untuk masa depan. Menyentuh isu lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, dalam mencapai negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, kadar pertumbuhan ekonomi keluaran dalam negara kasar KDNK, Sarawak perlu dalam lingkungan 6 hingga 8% setahun. Ujarnya untuk mencapai peratusan KDNK yang disasarkan itu, jumlah suntikan bajet ke atas ekonomi negeri ialah sebanyak 64 bilion ringgit. 64 bilion saya dah mula congak. Kalaunya 8 tahun, 10 bilion 1 tahun bermakna 80 bilion. Dah capai dah lebih 64 bilion dah. Tapi boleh tak kita mendapat pendapatan lebih pada 10 bilion? Jadi saya fikir boleh. Kerana dasar pembangunan kita ialah kita banyak sumber tapi kini tu value added, tambah nilai kita kurang. Sebab ialah kita ngakal hal hidrogen 20, 25 dan 26 kita akan mengeluar 100,000 tan hidrogen. Tambah Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, hidrogen ini akan dibeli oleh orang Korea yang akan membolehkan Sarawak menambah pendapatan menerusi cukai jualan daripada bahan bakar itu. Mengulas lanjut, beliau berkata banyak peluang pekerjaan akan diwujudkan dalam bidang kejuruteraan dan pembantu teknikal selepas terdapat pelabur dari luar negara bersetuju untuk melabur di dalam industri membuat gas separation di Sarawak. Confirm tau? Confirm. Kita dah meluluskan tempat lojinya. 2 pelan. Segi loji pelaburannya ialah 6 bilion US dollar. Kali dengan 4 kali 6, 24 bilion ringgit. Sebuah lagi syarikat mualah kedaya juga, kena tempat lain saja. Kita tak ada gas yang mualah juga. Sama harga 6 bilion kali 4, 24 bilion. Campur 2 berapa? Tu si tolak tu campur 48 bilion. Tambah beliau lagi, kira-kira 1,200 pekerja mahir diperlukan dalam industri gas itu sebaik loji itu siap dibangunkan di Kudurong, Bintulu dalam tempoh 5 tahun. Lebih 2,400 perwakilan dan pemerhati dari 82 cawangan PBB hadir dalam perhimpunan yang diadakan dari 17 hingga 19 Jun 2022
di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Laporan seterusnya, Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RDBMF 2022 edisi ke-25 mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pengunjung dalam dan luar negara. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah berkata, sasaran seramai 12,000 orang pengunjung tercapai dengan jumlah tertinggi direkodkan pada hari kedua seramai 6,500 orang pengunjung. Katanya hari pertama telah mencatatkan kehadiran seramai 2,000 pengunjung dan hari kemuncak pada Ahad dengan 3,000 pengunjung. The only thing that I can say is that we meet the target for this year. Yeah, we put a target of about 12,000. The first day was about 3,000. Yesterday was about 6,000-7,000, and today we've got another 3,000. Yeah, and but then what is more important is that Rainforest is back, and the fans of Rainforest World Music Festival, they're coming down here in flocks. I was not expecting that kind of reception as yet after the opening of our border. But then, to my surprise, many has come over to Sarawak to enjoy the show. And apart from that, we have got quite a number of foreign dignitaries, ambassadors who are based in KL, who fly in also to join us, to join the music festival. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Restoran Budaya Sarawak Culture Village SCV pada Ahad. Tambah beliau, penganjuran RWMF 2022 juga menampilkan kelainan apabila buat julung kalinya ia diadakan secara hybrid, iaitu konsert secara fizikal di SCV dan platform dalam talian yang di-stream secara langsung. RWMF kali ini menampilkan persembahan artis dari Kanada, India, Amerika Syarikat, Finland, Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapura, Jepun, Australia, Madagaskar, Ukraine, China, Bhutan, Korea Selatan dan banyak lagi. Tidak ketinggalan persembahan dari tuan rumah yang menampilkan Alena Murang, Art Adau dari Sarawak, Bamboo Woods Sabah dan ramai lagi. Selanjutnya, Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian 2022 telah mengadakan majlis sambutan Raya Gawai pada Jumaat. Majlis tersebut turut diadakan bersempena Persaraan Residen Bahagian Serian Tuah Suni. Menurut Tuah, majlis umpama itu mampu mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kekirangan agensi kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Katanya, ia sekaligus melambangkan satu keunikan yang membawa perpaduan di Sarawak yang perlu dipertahankan. Beliau telah menggalas tugas sebagai Residen Bahagian Serian pada tahun 2020 dan secara rasminya bersara pada 17 Jun 2022. Dalam majlis itu turut diadakan pertandingan gerai booth terbaik, pertandingan tarian tradisional, pakaian terbaik lelaki dan wanita, cabutan tiket bertuah dan sesi karaoke. Manakala di Lundu, program Ziarah UKAS Anjuran Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS merupakan satu platform untuk mengukuhkan lagi kerjasama erat antara agensi kerajaan. Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durani berkata, ini ditunjukkan melalui kerjasama antara UKAS dengan Jawatan Kuasa Kebajikan dan Sosial Pejabat Daerah Lundu serta Kelab Pejabat Daerah Kecil Sematan dalam menganjurkan program Ziarah UKAS Ngabang Gawai bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Beliau dalam pada itu bersyukur atas hubungan erat antara agensi-agensi terlibat khususnya dalam menjamin kesinambungan penyampaian maklumat secara berkesan kepada masyarakat setempat. Dalam pada itu, Gustian berharap agar kerjasama ini akan diteruskan pada masa depan melalui penganjuran program-program lain di peringkat daerah Lunduk dan juga daerah kecil Sematan. Beliau menjelaskan demikian ketika menyempurnakan program tersebut di Rumah Rehat VIP Sematan pada Sabtu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Thank you.